saya melihat bila semalam apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab persoalan-persoalan, saya rasalah, saya yakin saya nampak gayanya Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun memberi amaran awal kepada Tan Sri Muhyiddin. Sebagaimana saya tengok juga tulisan Saudara Adam Malik daripada MyTV Online. Saya nampak beliau juga bersetuju dengan saya bahawa kenyataan di Parlimen oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam seakan-akan bahawa kedudukan Tan Sri Muhyiddin bukanlah dalam keadaan yang tenteram. Ini keadaan saudara. Kerana gambaran diberikan bahawa ini bila mengatakan bahawa adanya tender-tender yang diberi itu projek-projek yang diberi kepada anak dan menantu. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan secara terang. Saya quote balik apa kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata, apapun kesemua mereka ini akan disiasat dan pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah sudah pun dimaklumkan. Dengan kata lain, that you are dealing with a new Prime Minister. Suruhanjaya Pencegah Rasuah sekarang ini anda sedang berada di bawah pimpinan Perdana Menteri yang baru, yang matlamatnya tidak lain tak bukan hanyalah untuk memastikan tiadanya korupsi lagi. Dan saya tengok juga apabila semalam mula saman pun sampai, surat saman pun sampai kepada pejabat ataupun di rumah Tan Sri Muhyiddin, nampak-nampak gayanya beliau adalah merupakan orang pertama yang pasti waktunya akan sibuk untuk turun naik ke mahkamah. Ini keadaan saya. Kita tak nak kata apa lebih lah. Tapi saya mengatakan bahawa kali ini siapa penyamun, siapa penyangak, siapa kaki sakau, mereka ini pasti akan terdedah. Jangan duk pandai tuduh orang. Sebab saya tengok media melaporkan saudara bahawa antara mereka yang akan disiasat adalah Tan Sri Muhyiddin, malahan Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan, berhubung dengan dakwaan berlakunya salah guna peruntukan sebanyak 92.25 juta, 92.5 bilion dana negara. Saya tak mau cakap lebih. Kita dengar apa yang ini, kita mengharapkan agar pegawai di kementerian, pegawai di Suruhanjaya Pencegah Rasuah dapat melaksanakan tugas secara tuntas. Dan ingat, kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bukan kenyataan main-main. You are dealing with the new Prime Minister. Itu keadaannya. Dalam bahasa Melayunya, anda berurusan dengan Perdana Menteri yang baru yang mahu menegakkan, menafikan soal-soal kegiatan rasuah. Saya melihat benda ini saudara. Memanglah kita sebagai warga cinta damai, kita sebagai rakyat memang nak tengok pembersihan ini dilakukan secara tuntas. Sebab itu masalah bagaimana jawatan sebagai pengurusi pemulihan negara dan jabatan pemulihan negara juga telah dibekukan serta dibatalkan. Jadi jawatan Tan Sri Muhyiddin sebagai pengurusi pemulihan negara juga ditiadakan, ditarik, tak ada dah. Malahan saya nampak begitu juga dengan pelantikan ahli politik sebagai JSC juga dibekukan serta ditangguhkan. Ini kerana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi ada membuat pengumuman berhubung dengan Ketua Perhubungan UMNO di Kelantan yang dilantik sebagai pengurusi Felkra juga diminta ditangguhkan. Artinya the new Prime Minister atau Perdana Menteri yang baru ni, he really mean for it. Saya cakap terus terang, saya bukan nak menyokong bola babi buta, tapi sebab tu saya dah bagi tahu dulu lagi dah bagi tahu. Harimau yang keluar daripada kandang yang terluka ini, beliau pasti akan langkahnya bukan main-main. Sebab saya dah bagi tahu. Saya dah kata bahawa beliau adalah bagaikan harimau yang terluka dan dia akan mengaum, dia akan mula. Dia bukan untuk menginaya, tetapi untuk melaksanakan apa yang pernah diperjuangkan olehnya. Selama 20 tahun beliau terkurung di belakang jeruji besi kerana orang tak mau tengok adanya usaha untuk tidak lagi mengizinkan KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme. Tapi kali ini saya nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim memang serius
Begitu juga saya dapati Yang Amat Berhormat, dua timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Fadlah Yusof juga menyetujui dengan kata tersebut. Di samping itu, saya yakin kerana Datuk Zahid juga dia akan mahu membersihkan namanya. Dan mahkamah akan bersidang dalam Januari nanti, maka barulah semua orang tahu masa terbongkar segala-galanya. Hari ini pun, saudara, saya melihat juga bagaimana perbicaraan berhubung dengan NDB sudah mula nampak ketempangan. Cuma saya tak boleh nak komen tentang apa yang sedang dibicarakan. Boleh mendatangkan contempt of court. Tetapi saya rasa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu meletakkan negara kita ini adalah negara hukum. Bukan negara rimba yang selalu dinyatakan olehnya. Kita tak mahu lagi negara ini menjadi negara Eden, negara yang gila, di mana mereka pengamal undang-undang mengikut kehendak orang tertentu. Tapi saya nampak orang pertama yang mula menjadi kluster mahkamah adalah Tan Sri Muhyiddin. Dulu dia mengatakan Datuk Zahid, Datuk Seri Najib, Datuk Zahid pergi jumpa dia, minta selesaikan kes dia. Yang dinafikan, yang diambil tindakan mahkamah oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Konon-kononnya minta supaya kes dia ni ditiadakan. Ini semua omelan politik. Dan kita mahu melihat, saya yakin tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mahu memulihkan imej yang buruk yang terkena terhadap Datuk Seri Zahid. Kerana dia juga pernah mengalami suasana yang sama. Tapi bila Ketua Pembangkang semalam melontarkan kenyataan-kenyataan yang saya lihat tak sepatutnya. Bukan itu matlamat rakyat. Yang sudah. Saya dah bercakap, kita must move on. Kalau nak dibongkar satu persatu, saya terima banyak cerita tentang Ketua Pembangkang ni. Jadi bagi saya buat apa nak cerita. Dan saya yakin benda ini juga akan dibuka. Ketua Pembangkang juga bukan dalam keadaan yang selamat. Walaupun beliau menjadi Ketua Pembangkang, tapi jawatan Ketua Pembangkang bukan perisai untuk melindungi diri dia daripada diambil tindakan. Kerana apa yang saya dapat, dia terkejut juga saya. Sebab isu rasuah ini bukannya berlaku hari ini atau tahun lepas. Selama-lamanya, selagi kita masih hidup, seandainya kita melakukan. Contoh, 30 tahun dulu anda melakukan rasuah, maka anda tetap juga boleh disiasat dan dihukum. Nah ini jangan lupa, Ketua Pembangkang pernah berkhidmat dalam Felkra, ada cerita-ceritanya. Banyak cerita lah. Waktu itu mungkin, waktu itu era Dr. Mahathir, tapi sekarang ni siapa nak melindungi? Dan saya nampak seolah-olah Ketua Pembangkang memikat. Bila anda memikat, kalau Datuk Anwar Ibrahim bertindak, jangan marahkan beliau. Sebab saya yakin benda ini tak boleh pandang bulu lagi dah. Cuma saya tengok sepanjang sidang parlimen tadi, saya tengok Tan Sri Muhyiddin diam aja. Dan mungkin wajahnya dalam debaran. Tunggulah apa nak buat. Sebab begitu juga saya dipahamkan secara kerajaan perpaduan kali ini akan menyatukan. Ada gambaran, ada permintaan daripada warga supaya manifesto yang diutarakan sama ada oleh Pakatan Harapan, oleh UMNO Barisan Nasional, oleh Parti Warisan, oleh Parti JRS, GPS, saudara, disatukan manifesto itu, dikaji dan dijadikan sebagai manifesto Kerajaan Perikatan Nasional. UMNO pernah mencadangkan, atau UMNO Barisan Nasional mencadangkan pertama sekali pelajar-pelajar diberi tabs ataupun komputer. Mau digantikan dengan buku sekolah. Saya rasa itu boleh direalisasikan. Malahan, kalau ikut pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam, beliau menyatakan tiap-tiap pelajar, tak kira lah anak orang kaya ke anak orang miskin ke, akan mendapat bantuan. Januari ini, seorang RM150. Ini memberi kelegaan yang cukup besar kepada keluarga yang punya anak 4 atau 5 orang, yang anak-anak ke sekolah. Kalau anaknya 4 orang, kalau RM150, artinya RM600. Dan mereka tidak lagi perlu memikirkan macam mana lah nak cari duit, nak beli baju sekolah, nak beli kasut sekolah, nak beli buku sekolah, yuran sekolah. Semua itu sudah pun termaktub dalam bajet yang akan diluluskan oleh kerajaan dan telah pun mungkin, saya ingat hari ini tadi telah pun diluluskan oleh Dewan Negara dan akan direalisasikan. Saya melihat
bahawa negara kita ini seolah-olah menuju sebagaimana apa yang berlaku di Qatar, saudara. Apa dilakukan di negara Norway. Di mana, sebagaimana saya katakan, negara kaya raya. Sepatutnya kemakmuran ini dinikmati oleh rakyat. Di Norway, rakyatnya, sekolahnya, boleh kata percuma. Rakyatnya pula ada mempunyai sovereign fund ataupun simpanan masa depan. Tak silap saya 1 juta pound untuk setiap rakyatnya. Saya mengharapkan dalam tempoh 5 tahun ini, kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Zahid Hamidi, kita dapat merealisasikan agar kekayaan negara benar-benar dinikmati oleh rakyat. Saudara Jenggo menuju ke mana? Untuk menuju kebaikan. Jadi, secara landing niti, benda yang baik kita kena sokong, saudara. Sekarang ni berhentilah lagi saya minta lah teman-teman dalam media sosial ni, sudahlah untuk kita membicarakan soal peribadi. Kita move on. Kalau menteri tak buat kerja, kita balun. Kalau pegawai daerah tak buat kerja, hantar pada saya, kita balun. Ini janji saya. Tetapi, saya tak mau lagi bercakap soal remeh. Tapi kalau apa yang dilakukan oleh Menteri Besar Terengganu tu, memang wajarnya kita pakat-pakat ramai-ramai balun. Sebab itu saya tengok sekarang ni, dalam media sosial hari ini, penuh. Semua merasa cukup kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu yang membicarakan soal kepimpinan. Tadi, mesyuarat kabinet telah pun memutuskan untuk tahun ini tiada sambutan tahun baru. Menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sambutan ambang tahun baru yang dijadualkan diadakan di Dataran Merdeka pada 31 Disember dibatalkan. Itu menurut kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selepas beliau mempengerusikan mesyuarat kabinet hari ini. Beliau berkata pembatalan itu adalah susulan keadaan banjir dan kesusahan yang dialami oleh rakyat. Memang pun saat rakyat susah di Pantai Timur, takkanlah kita nak bersukaria. Bukan hanya di Pantai Timur, ini juga berlaku di Selangor, berlaku juga di Johor. Di sinilah saya katakan letaknya keprihatinan pimpinan. Di sinilah letaknya kerajaan perpaduan menangani derita rakyat. Paling tidak pun untuk suka-suka ni dihentikan dulu, saudara. Bagaimanapun menurut Datuk Ahmad Maslan, sewaktu membentangkan, membawa usul yang dibawa daripada Dewan Rakyat semalam, berhubung dengan bajet, kata Datuk Ahmad Maslan kepada Dewan Negara ataupun Senat, kerajaan sedang meneliti langkah-langkah terbaik untuk mengurangkan bajet defisit. Ya, kita masih lagi berada dalam bajet defisit. Bajet defisit ini, saudara, masih berhutang. Sebab itu, kata Datuk Ahmad Maslan, kerajaan sedang meneliti langkah terbaik bagi mengurangkan bajet defisit yang akan diumumkan semasa pembentangan belanjawan penuh pada Februari 2023. Artinya, Parlimen akan bersidang pada Februari 2023. Bukan Januari, saudara. Mungkinlah nak menangani masalah banjir yang diramalkan berlaku sepanjang ujung Disember hingga Januari, saudara. Jadi Februari nanti baru Parlimen bersidang. Kata Datuk Ahmad Maslan selaku Timbalan Menteri Kewangan, bajet defisit dijangka pada kadar 58%. Jadi itu keadaannya, saudara. Kedudukan ekonomi negara, pimpinan negara akan berusaha untuk mengurangkan. Begitu juga kerajaan tidak berhasrat untuk menambah hutang negara. Di samping itu, berkaitan cukai barangan dan perkhidmatan juga tidak dibangkitkan dan dibincangkan. Artinya tak adalah nak bincangkan soal adanya cukai baru dan sebagainya. Alhamdulillah. Selalunya kerajaan bila tengok tak ada duit, caranya adalah mengenakan cukai, tapi nampak gaya belum, tidak ada. Kerana percukaian masih lagi dalam cukai yang lama. InsyaAllah selepas bajet nanti tu mungkin adalah pengurangan dan sebagainya. Saudara, cuma yang kita minta lah, dalam keadaan begini, bila kerajaan perpaduan ini dalam menangani derita rakyat, saya ingin melontarkan permasalahan berhubung yang dialami oleh ratusan atau ribuan kaki tangan kerajaan yang diberhentikan. Mereka secara kontrak, itu mereka dulu adalah berkhidmat sebagai di Jabatan Latihan Khidmat Negara secara kontrak yang diberhentikan. Nasib mereka masih belum terbela. Saudara,
Mereka bukan saja telah ditamatkan khidmat kontrak secara serta-merta, malahan kebanyakan mereka tercicir daripada sebarang tawaran soft landing yang dijanjikan. Pada tahun 2018, Kerajaan Pakatan Harapan telah menamatkan kontrak sejumlah 2,100 orang penjawat awam yang berkhidmat di Jabatan Latihan Khidmat Negara di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Alasan utama kontrak mereka tamatkan kerana peralihan kuasa. Dan Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu tidak mahu meneruskan dasar kerajaan terdahulu. Bagaimanapun, janji Menteri Belia dan Sukan itu ketika itu Syed Saddiq untuk membela nasib mereka yang ditamatkan kontrak hanya sekadar janji manis saja. Dan mereka masih lagi berada dalam keadaan yang tenat untuk menyara kehidupan keluarga. Kehidupan mereka hari ini ibaratkan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Saya agak terkesan bila melihat teman-teman kita yang pernah berkhidmat di Jabatan Latihan Khidmat Negara. Ramai saya, 2,100 orang. Dan saya haraplah perkara ini dapat dilihat oleh menteri ataupun yang berhormat Perdana Menteri. Itu keadaannya, saudara. Derita rakyat ini perlu ditangani segera. Ini permintaan saya secara peribadi. Kalau ada mana-mana pihak mendengar tu, tolonglah lihat, tengok. Dulu, Jabatan Latihan Khidmat Negara ini diletakkan di bawah Kementerian Pertahanan. Kemudian, diletakkan pula di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Tapi bila usai saja pilihan raya 2014, pilihan raya 2018 yang 14 lalu, maka dihentikan. Dan pemberhentian mereka secara tamat serta-merta, tak ada soft landing. Itu keadaannya. Tiba-tiba hilang pendapatan secara tiba-tiba. Itu yang orang katakan zalimnya mereka. Tidak prihatin pada derita rakyat. Saudara? Okey. Baik, saudara, kita melihat sedikit. Ni saya melihat nampak gayanya. Isu berhubung dengan persoalan pengampunan yang Bapak Perdana Menteri masih lagi dijadikan isu. Saya rasa sudah-sudahlah. Masalah sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menjadi Perdana Menteri. Nak dibangkitkan lagi buat apa? Sebab itu saya terperanjat bila mendengar kenyataan daripada Ketua Pembangkang. Kita kena ingat, saudara, kita bukanlah maksum. Adalah kesilapan di mana-mana. Tapi dengan menuduh itu dan ini, menimbulkan prasangka yang tidak baik, yang tak perlu ditimbulkan. Kita mengharapkan agar Parlimen bersidang, membincangkan kehidupan rakyat. Bukan isu-isu yang remeh. Bukan isu macam soal tak nak pakai tie. Macam mana yang dibangkitkan oleh, tak silap saya, Syahidan Kasim. Bila tak pakai tie, maka seolah-olah ini mengikut cara Singapura ataupun Israel. Kenapa dibangkitkan benda-benda yang sebegitu? Yang remeh. Itu katanya kadang ada lagu yang remeh-temeh lah. Dan apabila Ketua Pembangkang membangkitkan isu pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyatakan secara panjang lebar bagaimana pengampunan itu diberikan oleh Duli Yang Mulia Pertuan Agong Sultan Muhammad. Suatu baginda menjadi Pertuan Agong. Kenapa nak dipertikaikan lagi? Ini masalah saya nampak. Begitu juga tentang keabsahan. Kononnya seolah-olah undian keabsahan yang dibuat semalam kemarin dulu tu macam mereka tak puas hati. Tiba-tiba sekarang ni dibangkitkan soal tak ada nombor. Berapa jumlah sebenarnya. Kenapa kamu tak bangkitkan waktu persidangan berjalan? Sedangkan kalau tengok jumlah yang diperolehi oleh calon daripada kerajaan, calon untuk speaker dan juga timbalan speaker 148 orang. Kalau ada undian kemarin dulu pun, tentulah 148 orang juga. Dan yang tak nak membangkitkan anda je sendiri, tapi dibangkitkan pula. Ini persoalannya. Sebab itu, kata Datuk Tan Sri Shariff Samad, dia kata dia orang ni main-main aja seolah. Jadi kadang-kadang mereka bercakap soal undang-undang. Mereka pakar undang-undang tapi tak tahu soal perlembagaan. Sebagaimana yang saya katakan semalam, saudara. Benar. Isu keabsahan ini dibangkitkan ataupun diadakan waktu Tun Hussein On. Kerana selepas waktu tu waktu Tun Hussein On bersara. Bukan mengambil alih daripada Tun Razak. Jadi untuk meneruskan jawatan sebagai Perdana Menteri itu, maka diadakan undian keabsahan. Begitu juga zaman Pak Lah, Tun Abdullah Badawi yang mengambil alih sekat jalan daripada Dr. Mahathir. Ertinya ada. Dan kalau nak ikutkan, kenapa tak buat masa Tan Sri Muhyiddin ambil alih daripada Dr. Mahathir selepas langkah Sheraton? Kenapa tak buat masa Ismail Sabri mengambil alih daripada Tan Sri Muhyiddin?
Jadi, orang buat semua salah. Inilah masalah yang saya lihat pimpinan pembangkang ini tidak bercakap soal kebaikan rakyat. Yang kita nak tahu apa. Saya bersetuju dengan tulisan Datuk Fuad Zakasi. Beliau kecewa, saya juga kecewa. Dalam hari pertama pun saya dah bercakap. Saya baru cukup kecewa melihat tingkah laku ahli-ahli parlimen yang mengulangi perangai macam mana dalam keadaan sarkas. Saya haraplah persidangan bulan Februari nanti benda ini tak adalah, cukup-cukup lah. Nak kata malu, memang kita malu satu dunia. Sebab apa perbincangan, apa berlaku di parlimen dapat dilihat, rakyat juga melihat. Apakah ini si orangnya yang kita hantar ke parlimen? Sebab itu dulu saya dah bercakap pada saudara semua. Waktu sebelum kita mengundi dulu, sebelum pilihan raya umum yang ke-15, saya dah berpesan. Pastikan calon-calon yang kita hantar ke parlimen, mereka pertama sekali memahami persoalan dan baik budi bicaranya. Kita dah letih tengok adanya wakil rakyat yang bukan membicarakan soal rakyat, tapi perkara-perkara remeh. Macam mana dibangkitkan oleh Ketua Pembangkang, isu tentang benda yang lama. Sudahlah. Agung dah bagi pengampunan. Nak dipertikaikan soal pengampunan. Buat apa? Nak diperbesar-besarkan isu itu. Dan ini membuatkan rakyat resah. Yang membuat Perdana Menteri sedang menangani isu untuk menangani derita rakyat. Ini yang sepatutnya sebagai Ketua Pembangkang membantu, memberi pandangan. Ini keadaan mereka ni saya rasa cukup kecewa lah. Saya ternanti-nanti waktu persidangan Dewan Rakyat. 2 hari, saudara. Hari pertama, undian keabsahan. Hari kedua, tentang bajet. Yang bajet, mini bajet ataupun usul tentang wang yang nak digunakan. Kenapa tidak dibangkitkan soal rakyat? Kenapa tak bagi tahu apa dah jadi di Kelantan? Apa dah jadi di Terengganu? Bagaimana persiapan-persiapan yang lain? Rakyat tengah susah. Anda yang dapat gaji puluhan ribu sebagai ahli parlimen, anda diundi oleh rakyat. Akhirnya anda mengkhianati. Ini yang saya marah geram. Sebab saya setuju dengan Saudara Fuad. Apakah perlu kita ada satu pindaan akta baru supaya waktu ahli parlimen berucap, orang lain tak boleh mencelah dan sebagainya. Saya nampak keadaan sekarang ni dalam kita bersikap ini bebas, ada kebebasan yang terlampau. Inilah kesannya kalau kebebasan melampau. Dan kita mengharapkanlah supaya segeralah, saya haraplah agar speaker Dewan Rakyat yang baru, Datuk Johari, dapat memikirkan untuk menjadikan sidang parlimen kita satu persidangan yang bersopan. Bukan santun saja, yang bersopan. Setiap ahli wakil rakyatnya benar-benar mengutarakan pandangan secara sopan. Bukan duk jerit-jerit, kau beruk, kau kera. Aduh, letih saya tengok benda begitu. Dan ada yang datang daripada pimpinan, daripada wakil rakyat daripada kerajaan. Dan begitu juga dengan pembangkang, terjerit, terlolong. Latar belakang mereka bukan main-main. Ada yang bekas hakim, ada yang datang bekas mereka peguam. Apakah itu budaya mereka? Saya rasalah kalau teringin kalau ini keadaannya, buat pilihan raya baliklah, kita buanglah dia orang semua tu. Saya melihat keadaan begitu, kecewa yang amat sangat. Udahlah dapat menteri besar yang haprak, kata Datuk Lokman. Rakyat tengah susah, baliklah ke Kelantan. Anda menang semua kawasan ahli parlimen di Kelantan. Pergilah balik, jangan santuni apa yang berlaku pada rakyat anda. Bukan terjerit, terpekik, terlolong di parlimen.